Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah hari ini kita terus sambung pengajian kita Iftah Al-Kitab Al-An fi rakam safhatin. Muka semua buka muka surat 24. Allah tengok pada muka surat 24. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sebagai latihan pada pembahasan ini, isilah kalimah-kalimah berikut ini. Apakah termasuk isim atau fi'il? Yang ni kita belum buat kan? Belum. Okey. Awalan, yang pertama, ar-rajulu. Isim. Isim ke fi'il? Isim. Okey, isim terbagi kepada dua, ada isim makrifah, ada isim nakirah. Ini isim apa? Makrifah. Macam mana kenal isim makrifah? Alif lam. Ada Alif lam. di awal kali. Ya, ini isim makrifah. Lawan isim makrifah apa dia? Nakirah. Okey, alhamdulillah, barakallahu fikum. Ya, 100% betul. Alhamdulillah. Okey, asani yang kedua. Madrasatun. Isim ke fi'il? Isim. Anas. Apa ni? Anas. Isim. Isim nakirah. Ada yang jawab mu'annas, betul juga. Sebab ada tamar butaiti merujuk kepada kalimah mu'annas. Dan dia dalam bentuk nakirah. Kenapa kita kata dia nakirah? Tak ada alif lam. Ada tanwin. Sebab ada tanwin. Alhamdulillah. Ya, tanwin apa kita panggil tu? Tanwin dhammah. Ya, tanwin dhammah. Tanwin dhammah tu bila kalimah isim kita sebut isim apa? Isim apa tu? Ya. Bukan. Isim apa? Nakirah. Isim nakirah. Okey, sekarang ni betul-betul kenal isim nakirah dengan isim makrifah? Jelas. Semua kenal? Nah, alhamdulillah, barakallah. Ya. Ada alif lam disebut isim makrifah. Okey, kalau tajwid isim makrifah tu dipecah pada berapa? Bismillahirrahmanirrahim. 2. Ya, kalau tajwid isim makrifah tu dipecah kepada dua. Apa dia dua tu? Samsiah dan Komariah. Dengan Komariah. Huruf-huruf samsiah dan huruf-huruf Komariah. Huruf Komariah ada berapa? 15. 15. Pandainya belajar. Ini salah. Pandainya belajar. 14. Komariah ada 14. Samsiah ada berapa? 14 juga. Ada. Macam mana nak kenal? Kalau tak ingat huruf, macam mana nak kenal? Kadang-kadang tak ingat huruf. Macam mana nak ingat? Macam mana nak kenal? Macam mana ada alif lam samsiah? Macam mana? Okey, senang aja. Sangat mudah. Ya, sangat mudah. Kalau kita nak kenal alif lam qamariyah, kalau tak ingat hurufnya sebab banyak 14, ya, kakak pakai tudung. Berapa kali ada cakap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau alif lam qamariyah, lamnya sukun. Ya, lamnya apa? Sukun. Lamnya sukun. Lamnya di atasnya ada tanda sukun. Kalau alif lam qamariyah, di atas lam ni ada tanda sukun. Di atas lam ni ada tanda sukun. Lalu jadilah hukum izhar qamariyah. Jadilah hukumnya apa? Izhar qamariyah. Saya nak ajar tajwid ke nak ajar? Dua-dua nak ajar. Ya, izhar qamariyah. Kenapa? Antara tajwid dengan bahasa Arab tak boleh dipisahkan. Ya, tidak boleh dipisahkan. Ibarat ruh dan jasad.
Bukan ibarat lagu dan apa? Irama. Ibarat roh dan jasad. Kalau terpisah daripada bahasa Arab dan tajwid, itu yang kita jadi meroyan tu. Tahu kenapa meroyan? Sebab tak ikut perintah Allah. Habis-habis boleh baca Quran tapi tak faham. Tak faham. Jadi bila tak faham, meroyan. Dia buat perangai tak elok. Okey. Jadi bila lam ni bertanda sukun di atasnya, kita sebut hukum bacaan izhar qamariyah. Mana izhar? Saya kaitkan dengan tajwid. Saya kaitkan tajwid. Jelas, nyata. Izhar bermakna Nyata. Jelas, nyata. Terang. lagi selain nyata, Terang. jelas. Ha. Nyata, terang. Lagi jelas. Okey. Soalannya, bila kita dah faham izhar ni nyata, terang, jelas, apa yang nak dinyatakan? Apa yang nak diterangkan? Apa yang nak dijelaskan? Nun mati. Bacaannya. Bacaan apa? Nun mati. Mana ada hukum nun mati ni? Nun mati, nun tanwin. Bacaan alif lamnya. Tanwin. Yang tak nak dengar. dijelaskan pada lam ni. Al. Tanpa tawalud. Tanpa qalqalah. Tawalud pun betul, qalqalah pun betul. Ada buku tulis tawalud, ada buku tulis qalqalah, dua-dua betul. Yang tak betul kita yang baca salah. Okey, jelaskan lam ni tanpa diqalqalahkan. Al. Dan jangan baca tebal. Kerana dua-dua ni huruf istighfar. Okey. Jadi hukumnya izhar qamariyah. Kenapa kita sebut izhar qamariyah? Kerana dia berlaku pada alif lam ta'rif. Kerana dia berlaku pada alif lam ta'rif. Apa maksud alif lam ta'rif? Apa maksud alif lam ta'rif? Yang Ni baca Quran ni. Apa maksud alif lam ta'rif? Islam yang dikenali. Cepat-cepat, jangan lambat-lambat. Masanya sangat cemburu pada kita. Mana alif lam ta'rif? Siapa yang faham terus saja. Buka benda tu, sebut je. Siapa yang tahu apa itu alif lam ta'rif? Alif lam ta'rif. Mana alif lam ta'rif? Islam yang diketahui. Apa yang diketahui? Banyak pula soalnya. Jangan buang masa. Kita kena tahu menjelaskan pada kaedah bacaan. Pada bacaan izhar atau pada bacaan idgham. Itu maksud alif lam ta'rif. Pecahannya ada dua. Satu izhar qamariyah, satu idgham samsiyah. Sebab tu tak boleh pisahkan antara bahasa Arab dengan tajwid. Jadi alif lam ta'rif yang pertama izhar qamariyah, yang kedua idgham samsiyah. Okey, idgham samsiyah. Okey, soalannya nak kaitkan bahasa Arab dengan tajwid. Idgham samsiyah. Apa maksud idgham samsiyah? Mana idgham samsiyah? Samsiyah. Apa maksud? Cepatlah, kamu jangan masa. Dengung. Apa maksud idgham? Terangkan dulu idgham ni, terangkan dulu. Apa maksud idgham? Dengung. Masukkan bunyi. Dengung. Idgham ni artinya masuk ataupun memasukkan. Masuk ataupun memasukkan. Nak masuk apa ni? Masukkan huruf. Contoh saya ambil. Contoh saya ambil. Tengok ni. Ini hukum apa ni? Samsiah. Macam mana nak baca ni? Baca panjang pada, ini ada dua hukum ni. Ada dua hukum. An-nas. Hukum pertama pada hukum bacaan idgham samsiah. Kita tinggalkan lam ini, kita masuk alif hamzah wasal kepada nun. Yang kedua hukum bacaannya wajibal gunnah. Wajib dengung. Kenapa wajib dengung? Sebab sifat nun gunnah.
Ya, sifat nun gunnah. Ya, perhatikan bila kita mengaji, bila nun dan mim wajib gunnah. Jangan kejar-kejar. Ni tak habis lagi gunnah sampai pangkal hidung, dia dah pergi daripada huruf berikutnya. Ya, jaga hak Al-Quran, jaga huruf hijaiyah. Ya, dia ada hak dia besok dituntutnya di hari akhirat. Kenapa kamu tak tunaikan hak aku? Apa hak dia? Gunnah. Maka sebab tu bila An-Nas ini ada dua hukum. Pertama, hukum bacaan pada alif lam ta'rif, iaitu memasukkan alif hamzah wasal kepada nun. Ya, itu maksud idgham, memasukkan hamzah wasal kepada nun. Hukum yang kedua, wajibal gunnah, wajibun. Nah, limaza? Kenapa? Kerana nun ada sifat tunggal. Apa sifat tunggal nun? Gunnah. Mak mana gunnah? Mak mana gunnah? Mak mana gunnatun? Dengung. Bukan dengung di telinga. Ini dengung di mana? Dengung pangkal hidung. Dengung di mana? Di Pangkal hidung. hidung. Bukan pangkal kerongkong. Okey, jelas? Jadi izhar dan idgham. Saya nak bagi tahu ni, izhar artinya terang, nyata, jelas. Apa yang nak diterangkan, apa nak dinyatakan pada lam. Lam ni hukumnya izhar. Okey, pada hukum idgham, lam ni tidak bersifat. Ya, tidak sifatnya ada tapi tidak berbunyi. Lalu huruf lam ni ada pada tulisan, tidak ada pada bacaan. Limaza? Kenapa? Kerana dia telah masuk kepada huruf samsiah. Dia masuk pada huruf samsiah yang 14 tu. Saya bagi contoh satu je, nun ni ada lagi 13 huruf samsi. Ya. Jadi kalau nak kenal huruf samsiah, lamnya tidak bertanda sukun. Ya. Lamnya tidak ditandakan sukun dan selepas huruf lam mesti huruf samsiah dan atas huruf samsiah itu mesti ada satu di atasnya. Hal fahimtum al-an? Betul, faham tak? Selain daripada huruf nun ni ada lagi 13 hurufnya. Contoh saya ambil. Lagi huruf kedua. Cuba baca ni, macam mana nak baca ni? Saya tak letak tanda ni. Nampak tak? Dalam samsiah. Cuba baca ni. Cuba baca. Saya tak letak tanda ni. Sebab kalau kita baca hadis tak bertanda pun. Apa bunyinya? Ada. Tak tanda tak boleh baca. Ada nasib tak jadi. Ni kita baca ada'u. Ada'u berdoa artinya. Ada'u berdoa. Ya. Okey, tak payah tanda pun kita tahu. Sebab tu jangan bergantung pada tanda. Ya, kadang-kadang orang nak meninggal tak ada tanda, kadang-kadang orang nak meninggal ada tanda. Kan? Sekarang kena COVID, jalan terus. Innalillah. Okey, jadi dal ni huruf samsiah. Tengok kita betapa kita tak ambil berat tentang Al-Quran. Saya tak letak tanda tak boleh baca. Bila letak tanda baru boleh baca. Ya, jangan begitu. Kita kenal pada huruf. Ya, tanda itu sebagai bantuan saja. Kalau hadis tidak ada tanda. Ya, sampai bila kita tak boleh baca hadis? Sedangkan hadis itu datangnya daripada Nabi Muhammad SAW. Ada'u. Kenapa kita baca ada'u? Ya, sebab dal ini huruf samsiah. Okey, jelas? Cukuplah tu. Ya, kaitkan sedikit dengan hukum tajwid. Okey, seterusnya. Jadi kenal alif lam samsiah, alif lam qamariyah. Okey, ar-rajulu tadi adalah untuk idgham samsiah. Ya, kerana huruf-hurufnya bersatu. Kalau lah tak kenal huruf, kalau kenal huruf lagi bagus. Madrasatun. Ya. Madrasatun isim ke fi'il ke huruf? Isim nakirah. Isim nakirah. Apa maksud isim nakirah? Apa maksud isim nakirah? Tak ada alif lam. Tak ada alif lam. Madrasatun isim nakirah artinya kata nama umum. Nama umum. Kata nama umum. Lawan kepada Khusus. ya.
Umum. Lawan kepada khusus. Kalau khusus dia jadi al-madrasatu. Kalau kata nama khas, ini nama khas. Al-madrasatu. Ini kata nama khas. Nama khas. Okey, boleh? Kata nama khas wajib mula dengan alif lam. Ya, bila tidak ada alif lam, dia jadi kata nama umum. Ya. Jadi umum ni dalam bahasa Arab disebut nakiratun. Nakiratun. Azah, saya tak nampak full screen. Kat sebelah kanan tu, kat sebelah kanan tu terlindung screen. Tak nampak? Sebelah, Tak nampak. sebelah kiri Tak nampak, sebelah kanan terlindung. Tersekerat je nampak. Okay, you punya handphone kot. Tu sebab saya suka pakai iPad. Handphone ni screen dia kecil. Oh. Pakai laptop. Saya tak ada laptop. Sebab Handphone selalu kalau pakai pergi Zoom, saya pakai iPad. Oh, macam tu. Dia terlindung Bila kita set. Jadi saya tak nampak. Tak nampak. Yang mana tak nampak? Okey, Umi sebut. Sebelah kanan. Yang belah kanan. Belasan sebab dia akan terbalik tau. Okey, Umi sebut. Nama siapa ni? Ida. Ida. Oh, Ida. Hamidah. Hamidah. Okey, nama sedap. Apa makna Hamidah? Puji. Hamidah tu isim mubalaghah. Ya, sifat mubalaghah. Maksudnya orang yang sentiasa memuji. Barakallahu fiik. Ya, Hamidatun, orang yang sentiasa memuji. Ya, jangan puji manusia, pujilah Allah. Okey, Hamidah, Umi sebut, awak tulislah. Ya, sebab Umi tak boleh nak buat apalah. Sebab yang lain nampak. Umi sebut awak tulis ya. Umi sebut awak tulis. Okey, kalimah yang pertama buku ada tak Hamidah? Saya tengok skrin baru dapat buku. Boleh. Okey, tengok skrin tu pada halaman yang 24 tu yang pertama ar-rajulu kan? Yang tu dapat ikut? Saya tak nampak lagi. Ar-rajulu. Okey, tengok dekat buku. Muka surat Hamidah tengok muka 24. surat 24. Dapat tak tengok dekat buku? Tak ada. Saya dapat 2. Tak apalah, saya tengok recording nanti. Nanti tengok. Ustazah Okey. tuliskan. Saya tengok recording. Ar-rajulu artinya seorang lelaki. Ya, ar-rajulu seorang lelaki. Suka saya beri peringatan pada kalimah ar-rajulu ni boleh ditulis dalam bentuk kalimah yang sama tapi baris yang berbeza. Ya, kalau tulis barisnya salah dia akan jadi kaki. Ya, ar-rajulu seorang lelaki. Kalau ar-rijlu kaki. Kaki. Okey, kalau ditulis dengan kalimah, nah itu dalam buku tu ar-rajulu. Ar-rajulu artinya seorang lelaki. Tulis kalimah yang sama tapi baris yang berbeza. Ya, ar-rijlu. Ar-rijlu artinya kaki. Kaki lah. Jadi tulisannya sama, baris yang berbeza. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati. Sebab dia dah letakkan baris. Ar-rajulu isim ma'rifah artinya seorang lelaki. Ya, madrasatun ya sebuah sekolah. Madrasatun sebuah sekolah dalam bentuk isim nakirah. Jadi cuba tengok alif lam dengan tanwin sampai kiamat tak boleh duduk dalam satu kalimah. Ya, kenapa? Kerana bila alif lam dia jadi kalimah khusus. Bila tidak ada alif lam dia jadi kalimah nakirah ataupun Jadi alif lam dengan tanwin tak boleh duduk satu kalimah sampai bila-bila. Bila yang khas dia tak boleh jadi nakirah, bila dia nakirah dia tak boleh jadi khas. Okey, jelas? Okey. As-salis. Yang ketiga.
Yang ketiga. Yakdibuna. Ya. Yakdibuna. Okey, Aku Hamidah. cakap je lah, mak sekarang naik atas. Ya, kaf, huruf ya, kaf, sambung semua ya. Ya, kaf, dal, Jadi batal. waw, nun. Yakdibuna. Okey, yakdibuna kalimah apa tu? Fi'il mudhari. Fi'il ada fi'il yang mana? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari'. Okey, yakdibuna. Untuk al-ghaib ke, untuk al-mukhatab ke, untuk al-mutakallim? Al-ghaib. Orang tu ada buku baca. Kita tak ada buku. Saya pun tak dapat buku. Yakdibuna. Yang tak ada buku boleh tengok dalam skrin, dalam tu Tuan Haji Asmira bagi ada, usahakan untuk print. Print. Kalau kat rumah ada printer, tak suruh anak print. Kalau kat rumah tak ada printer, minta tolong anak printkan dekat office. Lepas tu bayarlah dekat pejabat tu, taper dengan ink tu. Ya. Okey. Minta tolong anak ke, siapa-siapa ke. Kalau dekat rumah saya, boleh datang rumah saya. Ya, saya printkan. Saya ada printer. Okey. Sekarang yakdibuna ini adalah fi'il mudhari'. Mana kenal fi'il mudhari'? Ya. Ya. Fi'il mudhari'? Alif nun ya ta. Tak. Pada kalimah yakdibuna ni mana kenal? Ya. Munyata. Huruf mulanya huruf ya. Lagi? Ya. Lagi? Ya ta. Nun. Waw Tengok nun. di hujungnya dia bersambung dengan nun. Kerana Nun. fi'il madhi, ya, fi'il amar, fi'il nahi tidak akan ada nun di hujungnya. Ya, dalam bentuk jamak. Untuk fi'il madhi, fi'il amar dan nahi tidak ada nun di hujungnya. Bila waw yang bersambung dengan nun di hujung, khususnya untuk fi'il mudhari'. Okey, yakdibuna ini fi'il mudhari'. Majhul ke maklum? Majhul ke maklum? Saya nak awak kenal betul-betul. Nun. Ya? Nun. Maklum. Betul, alhamdulillah. Yang jawab maklum, mana kenal? Mana kenal? Yang jawab maklum tu, mana kenal ini fi'il mudhari' maklum? Ikut fa'ala yaf'ilu. Okey, ikut wazan. Betul. Alhamdulillah. Yang paling mudah tengok di baris atas. Okey. Jadi yakdibuna ni adalah fi'il mudhari' maklum. Okey. Yakdibuna. Okey. Mana dia punya fa'il? Mana dia punya fa'il? Ya. Waw nun. Fa'ilnya pada huruf waw. Okey, waw. Okey, waw ni untuk dhamir apa? Okey, mana tanda marfu'nya? Waw. Tanda marfu'nya subutun nun sebab ini fi'il. Ya, tanda marfu'nya ialah subutun nun. Okey. Apa maksud yakdibuna? Apa maksud yakdibuna? Mereka sedang mendustakan. Ya, mereka sedang mendustakan. Atau mereka berbohong. Atau mereka menipu. Ya, tolong tulis makna. Makna pun sangat penting. Nanti baca Quran dah faham nahwu sorof, tak faham pula makna, susah juga. Jadi usahakan untuk faham makna. Mufradat tu sangat penting. Ya, jadi yakdibuna berarti mereka berbohong. Okey, fi'il lah. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Okey, tengok. Ar-rabi'. Mana ar-rabi'? Yang keempat. Tengok. Ribu. Mana ribu?
ribu. Pukul. Pukul. Mereka pukul. Pukul. Mereka Mereka semua setelah Pukul lah. pukul lah. ni mu. Apa ni? Pukul Ini lah PL mereka. apa ni? Setelah Mereka pukul Ini lah. PL apa ni? Amar. Amal. PLA. Amal. Amal. PLA. Amal. Ribu. Apa PL maudinya? Daraba. Apa PL mudariknya? Ya ribu. Ya. Baik. Alhamdulillah. Barakallah. Okey. Mana fa'ilnya dekat sini? Wow. Wow. Wah ni domir bagi apa? Home. Barakallah. Yang kat rumah jawab betul belaka. Ya, antum. Ya. Okey, domainnya antum. Semua PL amar dia bersambung. L dan fa'il dia bersambung dalam bentuk domain. Ribu pukullah kamu semua. Ya. Apa maksud ribu? Ribu pukullah kamu semua. Mana kamu semua? Ni pada huruf waw. Waw ni adalah domir antum. Antum artinya kamu semua. Ini buat boleh, pelajar boleh buat, jangan bagi orang. Jangan pukul orang, tak baik, dosa. Ya, okey, seterusnya. Yang kelima, al-khamis. Ya, al-khamis. Mana al-khamisu? 5. Okey. Mana sih? Nata jadi sini. Manas. Okey, ini PL ke isim ke huruf? PL. PL. PL apa ni? Nahi. Nahi. Okey, bagus. Mana kenal la nahi? Lam alif. Adalah. Lah, tidak. La. Okey, la ni. La dia terbagi kepada 3. Ingat, la terbagi kepada 3. La yang pertama la apa? La yang pertama la apa? Ya, la yang pertama la apa? La nafi jinsiyah. La nafi lil jinsiyah. La nafi lil jinsiyah ni masuk pada kalimah apa? Masuk pada fi'il ke masuk pada isim? Isim. Isim. Bagi contoh. Al-Masjid. Ayat Quran. Al-Quran. Ambil contoh dalam Al-Quran. Nafi lil jinsiyah. Al-Insan. La nafi lil jinsiyah. Apa maksud la nafi lil jinsiyah? Menafikan semua jenis. Menafikan semua jenis. Pagi-hari kita sebut. Ya, La ada di ilaha kalimatnya. illallah. La ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Okey, mana la nafinya? Inilah. Kan dia nafi semua jenis Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi ini la nafi lil jinsiyah. Semua jenis Tuhan yang mereka sembah tu bukan Tuhan, tetapi mereka menyifatkan sebagai Tuhan. Lagi dalam Al-Quran la nafi lil jinsiyah. Lagi dalam Al-Quran nafi lil jinsiyah. La ya'kilun. La yaqilun. Bukan, salah, itu masuk pada fi'il. La nafi lil jinsiyah masuk kepada isim. Tadi kan dah kata masuk pada isim. Awal-awal surah Al-Baqarah kita jumpa ni. La roy
Nah. Ha. Bafi. La raiba fi. Jumpa ke tak? Tak jumpa buka Al-Quran sekarang. Ya. Orang kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Zalikal kitabu la raiba fi. Jumpa kan? Apa maksud la raiba fi? Ha? Apa maksud la raiba fi? Keraguan. Ada keraguan. Tidak ada keraguan Pada. padanya. Nya ni pada mana ni? Pada siapa ni? Allah. Pada Al-Quran. Kalau ini kepada sini huruf isim zahir ya. La raiba fil Quran. Kalau sini tukar kepada huruf kepada kalimah isim zahir, jangan tidur. Ya, sebab ini kita tadabbur Al-Quran sekali. La raiba fil Quran. La raiba fil Quran. Mana? Weh, dia call pula. La raiba fil Quran. Ya. Jadi sini nampak sini. Sini isim domir muttasil yang bersambung dengan huruf jar. Ya. Okey. Rakizu. Mana rakizu fokus. Fokus cakap Melayu apa fokus tak tahu dah. Fokus lah. Tumpuan. Okey, tengok ni. Sini adalah isim domir yang bersambung dengan huruf jar. Setiap isim domir mesti ada isim zahir. Jadi sini kembali kepada mana pada ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah tu. Sini kembali kepada Al-Quran. Sini mufrad muzakkar. Al-Quran ini mufrad muzakkar. Sini isim ma'rifah. So bila kita nak tukar kepada isim zahir mesti dalam bentuk ma'rifah. Nampak tak ni? Ni cara kita nak tadabbur Al-Quran. Sini isim domir. Kesemua isim domir adalah ma'rifah. Jadi bila kita tukarkan juga dalam bentuk isim zahir ma'rifah. La raiba fil Quran. Siapa yang ragu-ragu walaupun satu huruf, maka tidak sempurna imannya. Ya, walau satu huruf. Kenapa nak tambah huruf ni ya? Kenapa nak baris macam ni ya? Banyaklah sungai awak. Ya, bila dengan Quran, ya tidak ada yang lebih pandai melainkan Allah kerana Allah tu bersifat alim, maha mengetahui. Jadi jangan duk tanya bila yang daripada Al-Quran tu belajar amal dengan penuh yakin. Allah duk kata lepas surah Al-Fatihah, Allah kata surah Al-Baqarah la raiba fi. Tidak boleh ada sedikit keraguan pun pada Al-Quran. Jadi dengan Al-Quran 100% hakul yakin. 100% apa? Hakul yakin. Jelas? Jelas. Okey. InsyaAllah. Ya, okey. Jadi la tajlisi ni, la tajlisi ini la nafi. Ya, betul ke la nafi? Betul. Nafi ke nahi? Nahi ke nafi? Ya, nahi ya. La nahi ya. La nahi. Ya, la nahi. La tajlisi. Okey, betul. La nahi. Okey, dia sekarang ni nahi berarti jangan kan? Nahi berarti jangan. Okey, mana mu kenal ini la nahi? Bagi tahu. La. Boleh la nafi. Boleh la nafi, boleh la nafi lil jinsiyah. Jumpa mudarat. Masuk ke lepas tu fi'il. Pertama dia masuk pada fi'il mudhari'. Ya, lepas tu dia mula dengan huruf ta. Sering kali kalau mula dengan huruf ta dia berlaku pada nahi. Ada juga yang berlaku pada nahi pada huruf ya, tapi sedikit. Tapi kebanyakannya dia mula dengan huruf ta. Okey, ta ni untuk domir apa ni? Ya. Domir
Ta ni ada dua. Anta. Ta ni ada dua. Ingat dulu kita kata ta ni ada dua. Satu untuk Ya. ya, kan? Anta. Anta. Ya, tajlisi. Okey. Ini untuk mufrad muannas ke mufrad muzakkar? Mu'annas. Mana kenal mufrad muannas? Dia. Mana yang kenal muannas? Dia. Ada? Ya. Ada huruf ya. Alhamdulillah. Apa huruf yang dihazaf dekat sini? Apa huruf yang dihazaf dekat sini? Sukun. Sukun. Sebenarnya sebenarnya dia kan kalau fi'il mudhari' dia ada ya dan nun kan. Tapi ini dia tak adalah nun. Sebab ya ni merujuk kepada muannas. Asalnya kan tadlisina. Dah lupa dah? Oh. Kan untuk anti. Hai kan turun bawah balik. Lisi. Lisina. Ini kan kalimah anti ni. Ada nun tak? Ada nun ke tak ada ni? Ada. Ini ada nun tak? Ada. Ini sekarang ni la tadlisi ni ada nun ke tak ada? Ada. Pergi nun. Kita tak ada. Mana pergi nun? Nun dihazafkan. Nun dihazaf. Kenapa dihazaf? Buat la. Sebab la ni la nahi. Jadi bila la nahi ya di hujungnya kalau biasanya di hujungnya disukunkan. Ya, jadi kalau kita sukunkan nun ni nampak? Ni nun ni disukunkan sebab di hujungnya kena sukun kan? Sekarang dah ada berapa sukun? Sekarang ni dah ada berapa sukun? Dua. Apa lagi sukun yang ada? Ya. Nampak ke? Ya. Saya tulis bersama sayang. Tajlisin. Kalau untuk anti, kalimah untuk anti tajlisi. Kan ini untuk anti. Ya. Tajlisi. Tafilina. Ini kan anti ni. Macam tak ingat aja. Kalau tajlisina berarti kamu seorang perempuan sedang duduk. Mana tajlisina kamu seorang perempuan sedang duduk. Ni ta ni kalau kita tengok ta ni sini nampak macam anta. Tapi tengok di hujung ni ada ya nun. Jadi ini yang membuktikan dia adalah wazan untuk anti. Tajlisina, taf'ilina. Dia tak hafal wazan ni. Confirm tak hafal wazan. Taf'ilina. Ni kan untuk anti. Kan? Taf'ilina. Ni kan untuk anti. Ujungnya ada ya nun. Bila kita nak kata jangan kamu duduk untuk seorang perempuan, jangan. Lani lanahi. Kenapa? Lanahi lah yang memberi maksud jangan. Lanahi. Nahi artinya jangan. Jangan. Jadi kita tak bagi dia duduk. Jadi yang kita nak arahkan jangan duduk tu kepada seorang perempuan. Kalau seorang perempuan wazannya taf'ilina, maka jadilah dia tajlisina. Kalau kita kata la tajlisina ada nun, berarti kamu seorang perempuan tidak duduk. Kamu tidak duduk, kita sebut kamu tidak duduk tu dituju kepada seorang perempuan. Kalau kita kata la tajlisina, nampak ni? La tajlisina. La ni la nafi yang memberi maksud tidak. Kalau kita kata la tajlisina, memberi maksud kamu seorang perempuan tidak duduk. Contoh saya buat ayat yang jelas. Limaza, kenapa? Limaza la tajlisina? Kenapa kamu tidak duduk? Kamu ni lelaki ke perempuan?
Perempuan. Perempuan. Mana kenal perempuan? Ya. Pada bagus Kak Jah, alhamdulillah. Ya, pada ya nun. Ya, jadi dah pandai macam tu kalau tak terus belajar pergi. Ya, ya nun. Sekarang ni yang ditulis dalam buku ni ada tak nunnya? Tak ada. Tak ada. Kenapa dihazaf nun? Ada dua huruf mati. Tunjuk ini adalah la nahi, bukan la nafi. Kalau la nafi ada nun. Nun. Okey, jadi sekarang ni bukan nafi, ini nahi yang memberi maksud la tajlisi. Perintah ini, larangan